Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, anak-anak tingkatan 3 kita berjumpa lagi dalam kelas seni Cikgu Hairi Azmir. Okey, hari ini kita akan masuk belajar tajuk yang keenam iaitu reka bentuk hiasan dalaman. Okey, untuk tingkatan 3 hiasan dalaman kita akan beri fokus kepada peranan pereka hiasan dalaman dan kita juga akan belajar tentang prinsip elemen reka bentuk hiasan dalaman. Okey? Dah ready semua? Dah ready? Alhamdulillah. Jom kita mula. Okey, hiasan dalaman. Reka bentuk hiasan dalaman. Inilah kita tengok dalam buku teks kamu ni. Wow, ada satu macam rumah apa ni. Jadi kita panggil macam rumah apartmen dah sikit dia ada ruang tamu, ada ruang makan. Apartmen ni dia kecil sikit ruang dia, tapi bila kita belajar hiasan dalaman, kita bijak menyusun apa tu perabot dia dan penggunaan tu supaya kita nampak rasa selesa dan luas lah. Inilah peranan pereka di reka bentuk hiasan dalaman. Okey. Hiasan dalaman merupakan seni dalam menghias dan menyusun bahagian dalaman sesuatu ruang. Okey, dan mereka bentuk ruang untuk menjadikan keadaan lebih selesa. Kemahiran mengolah sesebuah ruang berdasarkan fungsi. Ini berdasarkan fungsi ni. Okey, pengetahuan individu merupakan tindakan yang sesuai dan harmoni dengan cita rasa keperluan seseorang tersebutlah. Sesebuah ruang perlu menggambarkan idea yang jelas mengenai hiasan dalaman. Okey, tadi fungsi cikgu nak highlight dekat idea. Okey, supaya ruang kelihatan lebih selesa dan mendorong seseorang itu menjadi lebih positif, lebih yakin kan. Bila kita duduk sebenarnya ilmu hiasan dalaman ni sangat penting sebab kita memang kalau balik rumah kita akan duduk di dalam satu ruang yang ruang rumah kita tu dan kita akan makan, tidur, pergi tandas, buat kerja. So walaupun kita nampak ruang ni, ruang yang kita duduk ni biasa, tapi kalau kita tak manfaatkan ruang yang ada ni, dia sebenarnya ruang ni boleh membantu kita lah membina suasana. Bila kita selesa, selesa ni istilah selesa interior design ni ataupun hiasan dalaman ni bukanlah selesa macam kamu redha kan. Macam tak apa, rumah saya tak ada katil pun tak apa, saya tidur atas tilam pun tak apa. Bukan macam tu. Yang tu redha bukan selesa. Selesa yang istilah hiasan dalaman ni kita ikut uh, cita rasa kita tu dan kita boleh adapt cita rasa kita tu dengan kemampuan membeli barang tu dengan kita apa tu pengudaraan yang baik, pencahayaan yang baik dan kita rasa rumah kita tu rasa macam uh, home sweet home. Itu maksud cikgu. Okey ya. Okey. Ini gambar yang ada dalam ni. Kita tengok kat sini. Okey, ini ruang makan. Sekarang ni dah trending dah. Kalau tengok meja makan, satu sebelah sini kita pakai kerusi, sebelah sini kita pakai dia macam bangku panjang lah. Macam kalau kat sekolah kita dah pakai lama dah kan. Bangku panjang ni tapi telah di contemporary-kan sikit lah dia punya design dia. Ni ada juga ni pelan. Yang ini kita panggil apa ni? Uh, perjalanan ni dia panggil apa ni? Laluan. Laluan. Okey. Ni semua ni grafik dia tu baguslah kita tengok. Okey, kita masuk kepada ciri-ciri seorang pereka hiasan dalaman. Mu tengok seorang pereka hiasan dalaman ni dari segi ilustrasi kartun ataupun animasi watak dia ni nampak dia ada macam dia bawa satu ni lah
Kamu tahu apa di dalam ni? Inilah pelan. Pelan ni jarang kecil. Pelan rumah ni dia besar, dia bergulung, dalam bentuk bergulung. Kalau kamu minat nak jadi pereka bentuk hiasan dalaman ni, kamu akan bersedialah akan bawa pelan-pelan yang besar ataupun blueprint. Dipanggil blueprint plan. Okey. Okey. Apakah ciri-ciri seorang pereka hiasan dalaman? Okey. Sebelum kita tengok ciri-ciri, kita tengok peranan dulu. Boleh tak? Okey. Okey. Peranan pereka bentuk hiasan dalaman dulu. Peranan. Pereka bentuk hiasan dalaman berperanan. Peranan ni apa? Kerja buat dia tu. Apa dia nak? Kalau saya nak jadi pereka dalaman, apa kerja saya? Okey, peranan merancang untuk menghias ruang hiasan dalaman dengan menitik beratkan aspek-aspek dan fungsi berdasarkan elemen dan prinsip rekaan dalaman dalam hiasan dalaman lah. Ini dari bentuk perkataan. Dalam bentuk yang kita faham, yang senang faham, kita nak jadi pereka dalaman ni, kita kena tahulah nak guna perabot apa, nak letak cat warna apa, wallpaper warna apa. Kita kena tahu semua benda tu. Fungsi tempat tu apa, macam fungsi dapur. Takkanlah kamu nak letak apa tu? Bilik apa tu? Macam okey, kalau dapur, kamu nak guna dapur kan. Kamu nak kena tak boleh buat dapur yang luas-luas sebab bila kita dapur ni kita nak akses, kita nak pegang, nak potong buah, nak masak, nak potong bawang sebagainya. Kalau kita memang suka ruang yang luas, tapi untuk dapur bila kita dah gazetkan ruang rumah kita tu ini bahagian dapur, kita jangan buat terlalu luas ataupun terlalu sempit lah. Sempit tu kadang-kadang bukan nak sempit, tapi sebabkan memang macam kalau apartmen, ruang dia yang disediakan untuk dapur tu sangat kecil lah. So kita pereka ni kita kena tahu semua benda tu kan. Kenapa tadi cikgu tak bagi luas sangat? Kamu bayangkan kalau meja potong kan, ataupun meja kamu nak potong tu berapa, satu, katalah kamu boleh buat rumah yang luas kan, 1 kilometer kamu potong dekat sana tu, potong-potong, lepas tu kamu kena jalan nak masak tu, kamu pergi dekat periuk kamu tu, nak masak, kan, bila masuk dapur je dah kurus terus sebab apa, kena jogging satu kawasan. Jadi itulah kita secara rasional dia, kita kena tahu peranan-peranan ataupun fungsi dan sebagainya lah. Nanti kita akan tengok ada 5 peranan pereka bentuk dalaman dalam buku teks kamu ni. Okey. Yang pertama ialah merancang, menghias. Yang kita tengok merancang dulu. Okey, menghias ni, istilah merancang menghias ni bukanlah letak-letak bunga tu. Memanglah kan, yang tu juru hias. Kita macam apa, mak andam ke yang hias pelamin tu kan. Mak andam ni makeup sorry apa, juru hias lah kan, yang hias pelamin tu letak bunga-bunga, yang tu memang hias. Tapi kita sekarang nak jadi pereka dalaman bukan setakat menghias lah, tapi kita mereka bentuk design satu-satu tempat tu lah. Okey. Kalau kamu nak belajar lebih lanjut, kalau tak ada PKP ni, memang cikgu nak jemput kamu datang rumah cikgu lah. Sebab cikgu ada buat plan. Cikgu ada tunjuk macam mana plan tu, rumah cikgu, aplikasi plan tu. Kamu boleh belajar banyak lah hiasan dalaman, seni hiasan dalaman ni. Bila datang rumah cikgu, cikgu ada buat modul untuk kamu, khas untuk kamu lah. Kalau PKP tidak ada lagi lah. Bila nak tak ada tu, wallahualam lah. Okey, tak apa. Okay, merancang menghias reka bentuk ruang hiasan dalaman. So kita kena rancang. Okay, yang berdasarkan fungsi, elemen dan prinsip. Okay, kemudian memastikan ruang bereka bentuk berfungsi seperti yang dikendaki lah. Macam tadi lah. Kan?
ruang tamu, ruang apa dah ruang-ruang dalam rumah kita, ruang tamu, ruang tengok TV, kan? Ruang makan, ruang dapur, bilik tidur, tandas, itu benda-benda wajib yang kita ada. Cuma ada satu ruang yang cikgu selalu tengok rumah-rumah kat Malaysia ni, di rumah perumahan ke ataupun orang tu dia boleh buat sendiri rumah dia ke, satu ruang yang tidak diambil kira. Sebenarnya ruang ni sangat penting. Siapa tahu ruang apa? Fungsi ruang tu sangat penting. Eh, tahu? Tak tahu. Teka lah. Iaitu ruang store. Kita banyak ada barang-barang tapi kita tak tahu nanti barang-barang yang selebih tu kita nak guna barang tu. Contoh macam vacuum, kan? Apa tu, bantal untuk tetamu. Tapi kalau tak ada store ataupun tak ada ruang yang kita sediakan khas tu, kita mulalah longgok-longgok dalam bilik kita. Jadilah bilik kita tu sting garden. Sting garden ni bukan apa, bukan setinggan tu maksudnya. Semua benda kita longgok satu tempat. Jadi bukan ruang fungsi bilik tu bukan fungsi bilik, jadi fungsi store. Jadi kita pereka ni kena ada merancang dan kena tahu fungsi-fungsi tu, jangan tertinggal lah satu fungsi pun ruang. Okey. Kemudian menentukan objektif reka bentuk. Objektif dengan rundingan bersamalah. Yang ini kalau kamu bila sebut rundingan ni, objektif reka bentuk rundingan ni kadang-kadang kamu pereka bukan rumah kamu yang kamu design. Kamu design rumah klien, rumah pembeli apa? Pengguna. Klien ni apa? Kita panggil apa? Lupa dah. Okey, kamu ada klien kamu nak buat. So, kamu kena tahulah dia klien ni nak apa sebenarnya. Dan kamu berilah info yang kamu tahu, share. Maksudnya kita runding klien nak macam ni, tunjuk gambar macam ni. Kita berunding dengan klien kita sampai dapatlah apa yang kita dapat dah sebab benda design ni dia tak ada lagi, dia semua ada dalam imajinasi saja. So waktu kita dengar, kita tengok klien punya kehendak, kita bincang dan sebagainya, kita akan dapat lah, oh kita dah faham dah objektif dia tu, kita dah faham klien ni nak apa sebenarnya, macam tu lah. Kamu boleh test. Bila kamu belajar dengan kelas cikgu ni, kamu test klien kamu ialah ibu bapa kamu. Sebenarnya ibu bapa kamu ni dia ada impian dia, imajinasi dia nak rumah macam ni tapi dia tak ada kemahiran. Dia tak ada imajinasi yang bukan dia tidak ada macam nak buat tu tak pandai. Kemahiran tu tak ada. Kamu yang belajar ni, cuba try bincang dengan mak ayahmu tu. Oh mak ayah nak macam ni. Tak apa. Mak ayah sponsor saya sikit. Saya nak pergi kedai RM2 ke kan. Tak semestinya mahal. Kan? Kedai DIY ke. Kita boleh dapat merealisasikan objektif impian mak ayah kita dalam mereka bentuk hiasan dalaman. Kemudian mencipta dan menghasilkan kemasan. Okey, kemasan. Kemasan reka bentuk ruang hiasan dalaman. Yang ini mesti adalah. Kita tak mau buat, orang panggil, kalau banyak tukang-tukang yang cikgu tengok, bukanlah mereka ni dapat pendidikan formal. Ada yang dapat pendidikan formal pun, ada yang macam tukang ni kita tengok dia tak dapat pendidikan formal tapi bab kemasan tu bagus. Kemasan ni apa? Kalau kita tengok cara dia sapu cat contohnya kan, cara dia pasang lantai, ceiling. Ada tukang yang buat halai balai. Kalau tuan rumah dapat yang tukang macam ni, sedih sangat. Duit belanja banyak tapi hasil, ya Allah sedihnya. Seni ni dia melibatkan kesabaran, dia melibatkan ketekunan. Dia melatih kita tu. Itu sebab cikgu daripada kamu belajar dengan cikgu ni, cikgu dah cuba terapkan kesabaran, ketekunan. Sebab nak apply dalam kehidupan sebenarnya. Ataupun dalam kerja-kerja buat. Kemasan ni sangat penting lah. Bila kita tengok kan. Memang ada badan-badan yang jagalah. Dia panggil apa, spesifikasi ni, tapi kadang-kadang tu tak dikuat-kuasakan. Ataupun macam kerja-kerja kampung kan, siapa nak datang tengok kampung-kampung kan. Jadi
kita lah, tuan rumah lah yang kena tengok, tak kemas ni, pakcik boleh tak buat pagi ni belik ke apa semua kan. Macam tu lah. Alright. Menganalisis keperluan fungsi, sama macam tadi juga. Cuma dia lebih kepada analisis ni. Analisis ni kita tengoklah sesuai tak sesuai, berapa besar, berapa kos dan sebagainya. Mengkaji susun atur hiasan dalaman dengan lebih efektif dan baik. Ya, susun atur ini adalah permainan. Orang kata game. Pereka bentuk hiasan dalaman. Dia kena pandai susun atur. Tapi bagusnya susun atur interior design, dia tidak sama dengan susun atur arkitek. Arkitek dia buat sebuah bangunan. Okey. Uh, uh, kalau interior architecture mungkin ada susun atur interior lah. Tapi kalau arkitek, seni bina, dia mereka bentuk bangunan tu, dia maksudnya permanent, struktur dia permanent. Kita tak boleh nak ubah-ubah. Tapi untuk interior design ni, susun atur ni yang bagus dia kita dapat peluang kedua, peluang ketiga, peluang keempat, peluang kelima. Maksud dia kita susun macam ni. Lepas tu kita tengok, tak sesuai lah dengan laluan tersangkut kat sini, tersadung kaki dan sebagainya, tak sesuai. So, kita boleh ubah sesuai. Jadi, ini pereka hiasan dalam, ataupun kita ikut tema. Tema kali ni nak susun macam ni. Lepas tu, raya tahun depan nak susun macam ni kan. Kita kan PKP tak boleh pergi mana-mana kan. Kita orang kata apa? Bereksplorasi dalam rumah kita sendiri kan. Itulah hikmah dia. Alright. Okay, kita tengok kita tengok macam ni Okay, kita tengok lagi. Ini dalam bentuk ilustrasi pula, nak senang faham. Peranan pereka bentuk hiasan dalaman juga dapat membantu membuat pilihan yang tepat dan sesuai mengikut cita rasa individu. Yes. Peranan penting dalam menghasilkan sebuah reka bentuk hiasan dalaman ialah, ada 4 peranan macam ni. Yang ini kat sini bukan 4 ni, dia macam yang tadi 5 peranan. Lepas tu benda perkara yang kita perlu ambil berat lah, fungsi bilik. Yes. Okay, macam cikgu cakap tadi lah, fungsi bilik tidur, fungsi bilik tamu, fungsi pejabat dan sebagainya. Okay, bilik tidur kita nak privacy sikit. So kita kena tahu juga ruang dan fungsi dia tu. Kalau bilik tidur kita nak privacy kan. So kalau boleh kita nak ada dinding, ada pintu tutup dan sebagainya lah. Kan, kamu nak salin baju dalam bilik tidurmu dan sebagainya. Okay. Tapi ada juga konsep yang kamu ada, kalau luar-luar negara kan, kalau kita tengok dia macam kurang privacy. Dia tak letakkan privacy kat bilik tidur tu. Kita masuk bilik tu, macam apa tu, apartment tu, kita boleh nampak satu ruang ke bilik tidur tu macam sikit sangat dia tutup. Dia panggil konsep studio. Semua kita boleh nampak. Bilik tidur nampak, dapur nampak dan sebagainya. Kita budaya masyarakat Melayu ni macam dapur tu macam agak tersembunyi sikit kan, bilik tidur kan. Jadi itulah ikut kita punya cita rasa, tema, kebudayaan, sosio budaya dan sebagainya lah. Kemudian saiz bilik. Saiz bilik yang ini kalau kita ada kemampuan lagi luas tu lagi bagus sebenarnya. Okey. Macam ruang tamu kan. Orang nak datang bertamu ni, kadang-kadang datang satu family, dua family. Sekarang tak boleh lah. Sekarang kena saman denda nanti kan. Okey, tapi kalau ikut design, kalau kita ada kemampuan, lagi besar lagi bagus. Tapi biasanya kita akan, macam kalau kita beli rumah dah siap, dia ada ruang yang disediakan memang besar tu saja. Jadi kita lah nak pandai susun lah perabot dalam tu. Keluasan, ketinggian. Okey. Kalau sempit sangat bilik tu, ada ruang tu, kita ada tips-tips. Kita boleh tengok daripada interior designer sendiri, mereka bentuk hiasan dalaman, mereka bagi tips. Contohnya pakai cermin kan, bagi nampak luas. Cermin kan dia ada pantulan-pantulan bagi nampak. Lepas tu menggunakan cahaya-cahaya, menggunakan warna-warna soft kan, jangan warna-warna lembut, jangan warna-warna terang. Nanti dia jadi macam tempat tu jadi sempit, ataupun warna gelap pun sama juga. Bukan terang maksud cikgu terang tu warna cerah, tapi warna yang striking kan. Okey.
adalah tips-tips je. Kemudian bentuk bilik tu sendirilah. Kalau bentuk bilik ni kita boleh, kalau kita buat rumah sendiri memang kita boleh atur bentuk bilik lah. Kan? Kalau kita beli rumah yang dah siap, kita kena pecahkanlah dinding-dinding tertentu kalau kita nak dapat keluasan. Tapi itu makan kos lah. Tapi itu semua mereka kena fikir benda tu. Maksud dia kalau kamu minat interior jadi pereka ni ataupun kamu nak belajar tentang hiasan dalaman ni, memang kena tahu benda ni. Okey, kemudian lokasi bilik. Lokasi ni paling cantik orang kata apa? Kena tahu juga lokasi macam kita panggil bubble diagram sebenarnya kita nak letak-letak tu. Okey, untuk bubble diagram ni cikgu ada buka dekat sini, dekat YouTube ni. Yang ni dia share tentang daripada Mimi Estelle ni. Dia share tentang apa tu? Macam mana kita nak main susun atur bubble diagram tu. Bubble diagram ni apa kita nak letak-letak tu. Bagus juga tips daripada dia ni bagus. Kita tengok cikgu terpaksa mute kan takut nanti kena strike dengan YouTube. Kadang-kadang YouTube ni dia tak bagi kita guna balik suara-suara. Okey, ni dia tunjuk siap cikgu zoom apa ni bagi full screen. Jadi lambat sikit. Alright. Okey. Yang ini dia ajar apa benda yang ada dalam ruang-ruang tu dia dah sediakan jadual. Kemudian apa benda dalam tu? Plumbing, ni cikgu explain balik lah. Wiring dan sebagainya. Ada setengah tu tak perlukan pipe air. Macam bilik tidur tak ada pipe airing. Tapi bilik air kena ada pipe air. Dapur kena ada pipe air. So, kita kena ada list lah. Kemudian ni plan yang umum lah. Tapi sebenarnya sebelum keluar plan ni, dia mesti ada sekejap cikgu percepatkan yang bahagian yang dia ini dia senaraikan lah. Okey, nampak tadi macam tadi public access, daylight dan sebagainya. Kita tengok okey dia ada yes no tak apa. Okey, sekejap kita tengok yang bahagian cikgu nak tunjuk yang dia main bubble diagram tu dia buat dalam bentuk kertas-kertas kecil kat sini. Sekejap internet cikgu slow sikit hari ni. Okey. Tak apa. Okey. Tak apa sementara kita tunggu internet berpusing-pusing ni. Okey, kita tengok dekat sini kategori-kategori dia lah. Lambat sikit minta maaf. Internet slow hari ni, internet slow. Okey. Kemudian sementara kita tunggu internet ni berpusing-pusing. Okey, dah masuk balik. Okey. Tak apa, cikgu tak full screen, cikgu takut dia lambat lagi. Tapi nampak dia letakkan bedroom dia label-labelkan macam tu kan. Cikgu try zoom yang guna ni dah. Tak. Tak boleh. Cantik boleh. So cikgu tak payah full screen takut jadi internet dia lambat kan. Nampak tu. Okey. Dia ada bedroom, dia ada ni. Yang ni kita panggil bubble diagram ni kita nak tahu lokasi tu. Sebelum kita nak bentuk sebuah rumah, kita nak letakkan lokasi-lokasi dulu. Ini kamu tak ada pengalaman lagi kan? Ini cikgu nak tunjuk macam mana proses orang buat sebuah rumah yang baik lah. Boleh je buat rumah yang macam asal ada bilik tak kisahlah. Letak dekat mana pun kan. Tapi kita dah belajar ilmu hiasan dalaman ataupun interior design ni, kita kena pandailah susun-susun. Tu cara kita nak susun sekejap ni. Nampak dia susun-susun kan. Mula-mula dia susun dulu. Okey, kitchen dekat mana, dining room dekat mana. Susun lagi. Nampak? Inilah permainan. Dia panggil bubble diagram. Konsep diagram. Berbuih lah kot dalam bahasa Melayu. Okey? Tapi senang bubble diagram. Dah internet dan slow lah. Okey, tak apa. Alright. Kemudian,
kita tengok pula untuk kamu jadi pereka ni, Kak Cikgu galakkan kamu download apa tu? Apps-apps sekarang di Android ke iOS ke kan kamu boleh main dah game-game yang melatih kamu jadi interior design yang sangat simple. Dulu kami cikgu-cikgu cikgu lah nak belajar interior design ni kami kena kena belajar tak ada apps macam ni ataupun kami kena belajar dari apa kata kena kena dapatkan di universiti dan sebagainya lah. Tapi sekarang ni apps-apps ni dah jadi terlalu friendly sampai kanak-kanak pun boleh main, boleh susun. Ni cikgu ambil aplikasi Room Planner. Kamu boleh tengok kat sini. Cikgu cuba tunjuk Okay, starting with Room Planner. Nampak? Kamu boleh download. Lepas tu kamu boleh, okay. Nampak? Pelan tu pun kamu boleh tarik panjang. Dia dah bagi tahu berapa kaki dan sebagainya. Itu bagi cikgu memang seronok lah. Kan? Sekejap lagi kamu boleh tarik-tarik pula dia punya kerusi dia, meja dia. Dan kerusi tu memang kita tak boleh kecilkan lah. Sebab kerusi memang ada saiz dia tertentu. Kalau kecilkan kamu nak duduk macam mana kan? Dia panggil tak ergonomik lah. Tak selesa ataupun tak selamat untuk diduduki. Okey, nampak tingkap, tambah tingkap. Ini sebagai pereka memang kamu kena tahu ni. Dulu kami kena lukis benda ni satu-satu. Sekarang kamu tak payah lukis pun, kamu dah boleh dapat tangkap dah peranan seorang pereka. Kamu boleh nampak tarik sofa, tarik kapet. Lepas tu boleh tengok pula secara 3D dan sebagainya. Nampak? So kamu boleh tengok okey ke tak okey ni kan. Macam kosong macam ni kosong kan. Kena tambah frame pula secara 3D. Nampak? Senang. Kamu boleh pasang bingkai, pasang langsir dan sebagainya. Tengok sesuai tak sesuai. Jadi rumah tu nampak kosong lah. Okey. Nampak? Nak susun perabot dan sebagainya. Okey, bagi cikgu sangat baiklah untuk anak-anak tingkatan 3 kamu download ni kan kamu buat kan. Macam cikgu nak bagi task lah kan. Tak apa. Nanti untuk next class cikgu akan bagi task kamu buat living room impian kamu menggunakan apps ni. Okey? Tapi hari ni tak lagi lah. Hari ni kita belajar dulu berkenalan dengan peranan-peranan pereka bentuk hiasan dalaman. Okey? Boleh ikut kan? Dapat nampak lah sikit lah. Okey, kita tengok pula elemen-elemen yang ada dalam hiasan dalaman ni yang kita kena tahu. Irama. Irama ni bukan lagu. Irama ni kita nak susun tu, kita nampak ulangan dekat situ. Benda tu kita nampak berulang-ulang lah. Macam contoh gambar ni. Kalau cikgu boleh zoom sikit. Nampak dia sofa dia pun tingkap dia, lampu dia macam berulang-ulang bentuk tu kan. Dia ada irama, dia panggil rhythm lah. Rhythm dia. Kemudian penegasan. Penegasan ni dia ada satu yang kita tertarik untuk melihat dia. Kalau tengok dalam gambar ni, kerusi ni lah kan. Ada penegasan kat situ. Bayangkan kamu imagine kalau cikgu buang kerusi ni. Jadi tak ada tarikan dekat situ. Cuma ada almari ni dengan dekat almari ni dia panggil apa ni? Locker Dia ada locker dengan corak kunci-kunci tu. Tapi bila ada kerusi diletak di tepi tu jadi macam satu penegasan, satu daya tarikan ataupun focal point lah. Okey, fokus utama. Okey, kemudian dekat sini apa ni? Kontra. Kontra ni warna-warna yang berbeza, penggunaan elemen-elemen yang berbeza. Macam ni. Yang mempunyai perbezaan ketara. Kita tengok dia pakai warna terang kan. Kontra. Okey. Jadi boleh pakai warna terang-terang macam ni, warna striking-striking ni, tapi pendapat cikgu jangan terlalu banyak. Kamu bayangkan kalau warna merah ni, kamu warna semua. Wallpaper pun merah menyala, kerusi merah. Memang kamu katalah kamu memang favorite kamu merah menyala-nyala ni kan.
Boleh, tapi kalau kamu boleh hidup dengan macam tu, tak ada masalah lah. Tapi dari segi konsep tu, kita tak ada, dia panggil kontra lah. Tak ada perbezaan kat situ. Boleh guna warna-warna favorite kamu ni yang terang-terang ni, tapi kena balancekan balik lah. Dia ada pula imbangan kat situ. Kemudian skala. Skala dan kadar banding yang baik lah. Senang je. Skala ni macam ni. Kamu ada rumah yang kecil. Lepas tu kamu pergi kedai, kamu nak beli meja makan. Tapi meja makan tu cantik, memang best, kena dengan konsep. Tapi satu je masalah dia. Meja makan tu besar sangat. Ha. Boleh beli, kamu ada duit untuk beli, memang boleh beli. Tapi apa yang terjadi bila letak-letak dalam ruang yang kamu ada tu, terus apa pun tak boleh letak. Sofa tak boleh letak, apa tak boleh letak. Sebab satu meja makan tu dah memenuhi ruang tu. Iaitu kita tak pandai, orang kata apa, tak pandai kadar banding yang baik ataupun meletakkan skala yang baik pada reka bentuk kita lah. Okey. Kemudian yang seterusnya perincian lah, detailing lah. Okay, perincian ni kita kena ada juga tau. Maksud dia macam orang kata apa, corak-corak yang kecil-kecil tu pun kita kena nilaikan juga. Kita kena ambil berat juga. Ataupun tekstur, bentuk-bentuk yang tambahan yang kecil-kecil pun kita kena ambil berat. Maksud dia jangan kita main pilih je. Kadang-kadang ada sensitivity pun kita tak perasan kan. Kadang-kadang kita suka corak tu, tapi kita detailkan, perincikan corak tu, kita tengok ada ni lah lambang kan, macam lambang apa tu, tulisan Allah ke, contohlah kan, contohlah kita sebagai Muslim, uh, ada kita nak letak kapet tu, ada corak-corak cantik, corak tu tengok daripada jauh, tapi tengok kita detail kan, tengok ada lambang Allah pula, mana sesuai, kita buat pijak-pijak pula kan. Okay, so macam tu lah maksud cikgu, kita kena perincikan satu-satu benda tu lah. Kena ada lah. Okay, dalam prinsip reka bentuk hiasan dalaman. Alright. Kita tengok lagi. Sekejap Okey, kemudian kita tengok dekat sini ya. Okey. Elemen yang seterusnya ni ialah elemen reka bentuk hiasan dalaman ni ialah ruang. Yang ni memanglah dalam belajar hiasan dalaman, kalau tak pandai, tak guna ruang dengan baik, tak kenal ruang, kamu belajar apa kan? Okey, ruang diisi perabot, ruang kosong ialah ruang negatif ya. Okey, ruang yang kita nak belajar dalam hiasan dalaman ni, kita nak semua yang ruang yang kita ada, sebab nak buat rumah, kos nak buat pejabat, nak buat restoran dan sebagainya ni sangat mahal bila melibatkan barang-barang binaan dan sebagainya. Kita bukan buat model kecil-kecil, kita nak duduk dalam dia, sangat mahal. Besi dia, bata dia dan sebagainya lah. Panggil apa tu? Kuantiti, kalau kerjaya yang kira-kira barang ni kuantiti surveyor lah. Okey, sangat mahal. Jadi bila dah kita dapat ruang yang ada tu, ataupun arkitek dah sediakan ruang tu, dah designkan, jadi jangan ada ruang yang membazir kan. Macam kita tengok kat ruang tu, ada satu ruang tu luas tapi tak tahu nak guna buat apa. Ruang tamu dah ada, ruang ni dah ada, ruang ni dah ada. Jadi kita sebagai pereka, kita kena ambil beratlah ruang-ruang yang ada. Okey, jangan membazir. Okey, cahaya. Cahaya terbagi kepada dua, iaitu semula jadi dan buatan manusia. Cahaya semula jadi, tentulah cahaya matahari, cahaya bulan daripada luar. Iaitu kita kena ada tingkap. Kan, rumah kita kena ada tingkap untuk bawa masuk cahaya tu. Dan cahaya ciptaan manusia ialah lampu. Lampu, kita kena pasanglah kawasan mana yang gelap, kita kena pasang lampu untuk dapatkan cahaya yang cukup. Sebab mata kita ni perlukan cahaya untuk melihat, untuk bekerja. Kamu kalau nak tahu cahaya ni membantu ke tidak, cuba kamu tutup mata dan kamu buatlah aktiviti apa. Tak payah lama, dalam 5 minit macam tu, kamu akan merasai dunia ini sudah
kiamat sebab tak boleh buat apa-apa kan. Okey. Okey, garisan. Ha, garisan ni ada main peranan juga sebab dia macam melengkapkan lah. Macam kita main dengan macam frame-frame tingkap warna hitam dan sebagainya. Lepas tu garisan tangga kan. Kita tengok dalam gambar ni lah. Nampaklah garisan-garisan tu bermain di situ. Ini peranan mereka lah. Okey. Dan bentuk. Okey, bentuk-bentuk ni pun menarik. Kita tengok design ni ya. Boleh je buat apa? Buat empat segi bentuk biasa saja, tapi kenapa kita nak main juga dengan bentuk? Inilah kita nak bagi, nak elak kebosanan. Satu lagi kita nak tunjuklah, nak zahirkan bahawa bentuk ini tidak terhad kepada empat segi sahaja. Itu sebab cikgu selalu menyeru anak-anak sekalian, kamu nak jadi engineer ke, kamu nak jadi doktor ke, kamu nak jadi apa-apa pun, pastikan ada seni di dalamnya. Kan? Kalaulah kamu jadi engineer yang hebat, boleh cipta jambatan, bangunan dan sebagainya, kan? Tapi kamu tak ada seni, maka bosanlah hidup ni, kan? Kan? Kamu akan cipta bangunan yang membosankan. Kamu akan tengok, alah boringnya rumah ni, ataupun boringnya tengok bangunan ni. Tak ada daya tarikan. Kita dah belanja banyak-banyak duit, tapi tiba-tiba tak ada satu tarikan pun. Kan? Kalau kamu buat bangunan yang cantik-cantik, pelancong akan datang. Kalau tak ada PKP lah. Pelancong akan datang. Lepas tu dia menjana ekonomi tempatan dan sebagainya. Sebab apa kita suka pergi pasaran-pasaran yang besar-besar ni? Sebab ada design yang menarik untuk kita nak cuci mata. Kan? Panggil window shopping. Okey? Okey, kita tengok pula ciri-ciri ya. Cikgu terlepas sikit tadi. Ciri-ciri kat sini ya. Sekejap kita terlepas tadi ciri-ciri yang kita guna. Kat sini. Okey. Ciri-ciri seorang pereka hiasan dalaman. Okey. Mestilah kreatif. Betul lah. Memang kena kreatif. Kreatif ni apa? Kita nak buat, ada objektif kita. Tapi ada halangan. So, kalau kita tak kreatif, kita jadi jam tau. Macam kita nak buat dekat sini ni, nak letak ni, kita minat nak buat tema ni, tapi tiba-tiba kos tema tu sangat mahal contohnya. Tapi boleh tak kita ikut tema yang sama, tapi kita cari barang yang lebih murah? Boleh. Tetapi syarat dia kena kreatif lah. Kita pergi tengok dekat kedai second hand ke, kita pergi dekat Eco ke, kat DIY ke. Bukanlah DIY tu kata second hand ataupun murah tu tidak berkualiti. Tapi dia berkualiti juga, tapi sebab kita tak kreatif, kita anggap semua yang mahal-mahal sahaja yang boleh bagi cantik, boleh bagi indah tempat tu. Sebenarnya tidak. Okey? Kreatif, mesti kreatif. Rasa punya imajinasi. Buat kata SpongeBob lah, imajinasi. Kan? Kamu mesti ada imajinasi. Bakat seni. Bakat ni, ya memang cikgu setuju kena ada bakat. Tapi seni sebenarnya boleh dilatih. Sebab dia ada dalam setiap insan. Itu sebab kamu kena belajar. Sebab kita nak keluarkan elemen-elemen seni dalam badan kamu tu, dalam otak kamu, dalam hatimu dan sebagainya. Elemen seni tu kena ada juga selain bakat. Kemahiran komunikasi dan pendengar yang baik. Ya, bila kita berurusan dengan orang, kita tak boleh sombong dengan klien kan. Klien ni dia bawa berjuta-juta ringgit untuk kita buat rumah dia kan. Tiba-tiba kita macam sombong dengan dia, kita tak pandai berkomunikasi, ataupun kita tak pandai nak luahkan. Yang kamu duk kena belajar apa oral test tu, apa tu apa, itu semua tu sebenarnya melatih presentation. Sebenarnya dia nak melatih diri kamu yakin dalam berkomunikasi dengan orang luar, dengan ilmu yang kamu ada tu. Kadang-kadang kamu ni memilih jalan untuk introvert. Memang kita ni ada setengah introvert. Introvert ni maksudnya tak pandai lah, tak mahu nak bergaul sangat dengan orang. Sebab introvert punya sifat lah. Extrovert tak payah suruh. Extrovert dia akan cakap kan. Tapi introvert ni dia lain sikit. Jadi kita kena pandailah introvert waktu bila nak guna
kita diam atau tidak berkomunikasi, waktu bila kita perlu berkomunikasi dan sebagainya lah. Okey. Cita rasa warna yang baik. Okey, cita rasa warna yang baik. Ya, mesti ada taste lah. Kan? Macam mana nak ada taste ni? Kita tengok diri sendirilah. Kan? Kamu takkan tak ada taste langsung. Kan? Kamu tak kisah pun hidup kamu macam mana. Pilih baju pun tak kisah. Kan? Pilih macam kalau perempuan pilih tudung, tak payah tak apa, ambil tudung langsir pun tak apa, boleh pakai. Tudung selimut pun boleh. Kan? Tu tak ada cita rasa lah bagi cikgu lah. So, mesti ada, setiap orang mesti ada cita rasa dia. Kemudian kebolehan untuk menghasilkan ilustrasi dan lukisan teknikal. Yang ini kita kena belajar lah. Dalam kelas Tingkatan 3 ni, cikgu tak boleh dedahkan teknikal tu dengan baik lah. Tapi dah ada banyak institusi yang mengajar asal teknikal ni. Macam mana nak lukis dengan baik, macam mana nak rendering, macam mana nak colour, macam mana nak buat presentation dan sebagainya. Dan flexibility dalam mereka bentuk. Yes, kita kena jangan terlalu rigid dengan design yang kita nak tu. Kita boleh ubah suai sehingga dia ada win-win situation. Kita boleh ubah suai sikit untuk kos, untuk design dan sebagainya, dan akhirnya kita dapat satu mahligai yang indah. Alright. Flexibility. Apa itu flexibility? Dalam bahasa tu cikgu ambil daripada glosari kamu. Kita tengok kat sini, flexibility. Bersifat fleksibel. Okey. Flexibility ni kita boleh ubah lah, boleh orang kata sesuaikan dengan keadaan. Flexibility bersifat fleksibel lah. Bagusnya terjemahan. Okey, tak apa. Yang tadi ni prinsip tadi cikgu tertelajak tadi, page ni, tapi tambahannya ialah kesatuan. Okey, kesatuan ni apa? Dalam interior design, kesatuan dia lain sikit tau. Kesatuan ni bukan kita letak rapat-rapat ataupun bagi dia bersatu padu. Bukan. Kesatuan ni ialah kita nak semua ikut tema. Macam ni. Macam kalau boleh katalah meja. Meja kita nak tema apa? Tema Inggeris. Kerusi pun kalau boleh kena ada tema Inggeris jugalah. Contoh. Tema apa lagi? Contemporary. Meja contemporary. Kerusi pun kena contemporary. Dia mesti, yang tu dia panggil kesatuan tu. Dia maksudnya semua ikut tema. Lampu dia ikut tema. Kan? Kamu boleh bayangkan. Tapi itulah yang berlaku sekarang ni. Macam contohnya, rumah kita. Kamu cikgu tengoklah orang apa suka beli perabot jati. Okey, tak ada masalah. Itu mungkin tema Nusantara lah kot. Tema yang ada perabot jati ni banyak kan datang daripada Indonesia. So, kita tak ada masalah. Kamu suka sebab apa tu ayah mak kamu beli perabot jati letak kat rumah apa semua. So, tema Nusantara. So, kalau boleh kekalkanlah tema Nusantara tu. Kan? Meja pun perabot jati juga ataupun yang ada bersifat Nusantara lah. Sekali cikgu tengok meja makan, yang lain pula dia pergi beli yang moden pula. Dia kata tak payah cikgu, cantik lah saya pergi kedai ni cantik. Tak payah tema-tema lah cikgu. Maksud dia tidak faham lah prinsip kesatuan tu lah. Ni kamu yang belajar ni, kalau boleh adalah elemen-elemen kesatuan dalam tu. Imbangan tadi. So, ada juga mesti ada imbangan lah. Tak kisahlah sama ada imbangan simetri ataupun imbangan asimetri. Seimbang ataupun tidak imbangan yang nampak tak seimbang tapi seimbang. Okay. Setiap design kita mesti ada keseimbangan. Tak apa. Nanti kita boleh explain. Okay. Okey, tahukah anda gabungan elemen semula jadi dan elemen buatan manusia membantu serta menambahkan kesempurnaan dari segi warna dan menceriakan ruang. Betul, sangat membantu. Ini elemen ni pun mengimbangkan juga semula jadi dengan buatan manusia. Macam dalam hiasan dalaman ni, pokok-pokok hiasan dalaman dia panggil interior landscape. Kena ada juga. Kita terlalu pakai yang apa tu, kita terlalu taksub dengan ciptaan manusia sangat ni. Bila tak ada pokok apa semua ni, dia jadi macam rumah tu itulah kata tidak seimbang.
Okey, senang cakap kan. Okey, penekanan akan nilai murni elemen mengatasi kurikulum, penekanan kepada kepentingan aspek kerohanian dan kemanusiaan dalam amalan hidup seharian. Yang ini pun penting jugalah. Contohnya, kalau kita rumah orang Islam, kan? Kita biasa tak pakai kasut dalam rumah ataupun budaya Malaysia lah. Kita tak pakai kasut dalam rumah. Ini nilai murni juga. Walaupun kita belajar di luar negara 10-100 tahun ke apa kan, kita dah belajar di luar negara, memang rumah luar negara macam apa ni, mereka masuk dengan kasut-kasut kan. Sampai bilik tidur mereka masuk dengan kasut. Tapi di Malaysia, kita kena ikutlah suasana di Malaysia. Malaysia ni dia tak pakai kasut, buka kasut dan sebagainya. Kalau kamu nak pakai juga kasut dalam rumah tu, kamu pakai yang dia panggil apa tu, slipper ataupun sandal yang memang duduk dalam rumah punya kan. Sebab kamu ada kaki tak tahan sejuk dan sebagainya, tak ada masalah lah. Tapi jangan pakai kasut yang jalan-jalan ni. Okey. Ini nilai murni kita kena terapkan jugalah. Okey. Alright. Yang ni cikgu dah explain kan tadi kan. Okey. Kemudian kita meneroka seterusnya elemen-elemen. Okey, jalinan. Texture. Kita kena ada juga jalinan texture dalam rumah kita tu lah. Tak boleh semua satu texture yang sama je kan. Sofa, texture dia biarlah lembut-lembut sikit kan. Ada orang buat sofa dengan batu. Ya. So, kita tak faham tentang texture lah. Kita nak sofa lembut kan, nak duduk kan. Adalah orang buat sofa dengan batu, iaitu Flintstone lah. Kalau kamu tengok, tak apalah tu. Flintstone tu cerita kartun dia buat rumah dalam batu. Dia orang batu. Memang dia orang batu kan. Okay. Okey, kemudian warna. Warna, kita kena pandai main warna. Warna-warna tempat kerja, warna yang lebih terang. Ya, supaya mata kita tu pun nak bekerja tu lebih bersemangat. Kan? Tapi tempat rumah kita nak rehat, kita kena guna warna-warna yang lembut. Sebab kita nak rehatkan mata kita. Dah lah dekat sekolah dah kerja dah bekerja, mata kita dah penat apa semua. Dekat rumah pula kita pakai juga warna terang. Maksudnya, kita tak bagi mata kita rehat. Lepas tu, kita datang sekolah, penat, cikgu penat. Penat lah sebab mata 24 jam bekerja. Itu salah satu lah kan. Corak-corak yang ada lah. Okay. Kita, corak ni orang kata bagi nampak lagi menarik lah. Corak pada sofa, corak pada kapet, corak pada wallpaper dan sebagainya. Okey. Yang ini okey dah habis. Yang ini uji minda, nyatakan peranan mereka hiasan dalaman. Tak apa, nanti kamu boleh jawab semua ini di dalam Google Form cikgu akan bagi. Cikgu akan attach dengan kamu punya video ni. Okey. Dan apa kita boleh buat kesimpulan je hari ni. Sekejap Kalau tengok kat sini ada lagi saya ni. Sorry ada lagi. Sikit. Yang ini cikgu nak tunjuk ni. Tentang lukisan-lukisan perspektif ni. Satu titik. Yang kita belajar lukisan perspektif. Kalau mau ingat lagi lah. Satu titik lenyap. Dua titik lenyap. Tiga titik lenyap. Okey. Satu titik lenyap. Dia akan jadi macam ni. Lukisan dia. Nampak? Zaman cikgu belajar macam ni. Kerana belajar lukis satu titik lenyap. Dua titik lenyap. Dan tiga titik lenyap. Kan? Kamu jangan heran tiga titik lenyap ni kenapa dia jadi dinding macam tu. Sebenarnya dia itulah dipanggil lukisan perspektif. Dia. Tapi kebanyakan untuk reka bentuk hiasan dalaman ni kita banyak guna dua titik lenyap lah. Tiga titik lenyap ni dia jarang gunalah. Dua dengan satu titik lenyap sahaja. Untuk tiga titik lenyap ni kita nak ambil view lebih jauh. Macam pandangan burung, pandangan semut ke, kita memang akan ambil tiga titik lenyap lah. Okey, tapi dalam rumah kita akan ambil dua saja. Satu titik lenyap dengan perspektif dua titik lenyap. Ni cikgu kalau nak ajar ni boleh, tapi cikgu rasa cikgu dah ajar kot di tingkatan 2 dulu. Sedikit. Kan? Tingkatan 1 pun ada ajar tentang perspektif dan 2. Tak apa, nanti kalau kita nak belajar ini, cikgu akan buat satu kelas khas untuk melukis reka bentuk hiasan dalaman, satu ruang dan sebagainya lah. Okey. Okey. Ini barulah betul-betul dah habis. Okey. Rumusan hari ini ialah
Okey, apa yang kamu belajar ni adalah kita tengok di hujung buku tajuk buku teks tajuk hiasan dalaman ni. Okey, kamu telah belajarlah peranan pereka iaitu ada 5, merancang rekaan, memastikan ruang berfungsi, menentukan objektif, menghasilkan kemasan dan menganalisis. Kemudian elemen ada berapa elemen? Ruang, garisan, cahaya, bentuk, warna, jalinan dan corak elemen hiasan dalaman. Prinsip hiasan dalaman, kesatuan, imbangan, irama dan pergerakan, penegasan, kontra, skala dan kadar banding dan perincian. Okey, kita tengok sedikit info kerjaya kat sini. Kerjaya yang sesuai diceburi dalam bidang ini, pereka hiasan dalaman, okey, perunding hiasan, reka bentuk hiasan dalaman, pereka kios. Kios tu yang kamu kalau masuk pasar raya yang ada yang tempat kecil-kecil tu. Itu panggil kios lah, yang jual barang-barang juga, tapi dia macam terasing daripada kedai. Okey. Pereka pentas, stage designer, pereka ruang pameran. Yang ni untuk display designer lah. Okey. Tenaga pengajar, kalau kamu minat nak jadi tenaga pengajar, banyaklah pensyarah, institut kemahiran, okey, institut pengajian tinggi, pengajian swasta dan sebagainya. Okey, kita tengok ni gambar-gambar sikit. Kita tengoklah. Cik abang ni ada lagi kat sini. Okey. Okey, sampai situ dulu kelas kita hari ini. Okey, Cikgu nak kamu jawab semua soalan peneguhan. Ada 20 soalan di bawah ini nah. Okey, jumpa lagi dalam kelas akan datang insya-Allah. Bye bye. Assalamualaikum.